Jadi thickness, okey. Untuk yang separuh pipe tu, thickness dia 18 kan? 18. Jadi yang bawah mirror dia pun kita kena buat 18 mm. Lebar well dia tu, Fakro yang mula-mula buat, dia kata sini 24 kan? Jadi kita akan ambil 12. Bawah pun sama, 12. Root besar sangat tu. Ha? Tak apa. Ambil average lah, ambil average berapa. Ni mana ni? Bagus makin kat sini terus. Kalau bertukar dia tak confusekan kita.
Okey, semua dah siap? Right, dah siap. Kita nak scan. Semalam dah cerita ni. Tak apa, hari ni cerita balik. Jadi first kali tengok prosedur ni. Bila kita nak scan. Jadi first kali tengok page 10 tu. Page 10. Sebelum tengok page 10, tengok page 7 tu. Buka prosedur mana ni? Ada lagi satu tak? Jap. Tengok page 7. Ni Zulfakar. Apa, biarkan dulu, nanti buat. Alright, cuba tengok page 7 tu. Kat situ ada probe kan, 6.2 tu. Lepas tu dia cakap probe frekuensi yang kita boleh pakai 1 sampai 5 kan. Tapi tengok dekat material thickness dalam apa kotak tu. Material thickness 8 hingga 38, dia recommend pakai 45, 60, 70 kan. Crystal size tu yang dalam probe tu lah. Frekuensi 3 hingga 5. Jadi bila kita buat inspection, make sure probe yang kita pakai antara 3 hingga 5. Kalau thickness lebih 38, dia bagi pakai juga 45, 60, 70, tapi frekuensi 2 hingga 4. Tak boleh nak pakai frekuensi 5, betul tak? Ataupun frekuensi di bawah 2 tu. Jadi probe kita tu mesti ada yang kita marking index point tu.
kiri kanan tu. Hari tu last week ke bila kita dah cerita nak marking kan. Okay. Itu dipanggil index point. Kemudian tengok page 10. Page 10 equipment performance check. Yang ini ada yang kena buat. Kalau kita tengok 10.1 tu, nak kena check horizontal linearity kan, time base tu kan, setiap 40 jam. Kena check DB linearity weekly, amplifier ni semua ada yang macam probe contact surface kena check setiap 8 jam kan. Beam exit, resolution, digital ultrasonic equipment every 1 year calibration. Jadi kita punya machine tu kena calibrate every 1 year. Kemudian maximum penetrating power weekly. Ini semua dimension dalam prosedur ya. Kemudian DAC, tengok page 11 tu. DAC semalam saya dah tunjuk cara buat. Jadi DAC calibration dia kata refer pada appendix 8 untuk calibration block. Appendix 8 ni page berapa? Page 28. Jadi blok yang dia suruh pakai adalah blok ASME ni. Semalam kita ada buat untuk buat DAC. Pakai blok ni dan juga blok lagi satu IOW. Pasal blok ada satu je. Alright. Kemudian dia cakap kat sini, frequency system calibration. Setiap kali nak buat test, setiap 30 minit, tukar operator, tukar probe, tukar bateri, tukar power source, tukar kabel. Ataupun tiba-tiba shutdown. Scanning sensitivity. Bila kita nak scan well, dia kata apa sini? Scanning sensitivity setting 6 dB higher than reference level gain setting. Biasa kita akan ambil lebih daripada tambah 6 daripada DAC kita tu lah untuk scanning kan. Probe movement pula 150 mm per second. Okay. Pergerakan probe tu jangan terlampau laju, lebih daripada, pasal sini dia kata apa? Shall not exceed. Maksimum 150. Ni pergerakan probe kita ni. Kemudian transfer loss, ingat tak lagi? Transfer loss kita buat, kita bandingkan calibration block, buat tandem dengan test metode kita tu. Itu. Kemudian surface preparation, make sure ni lah kena check, jangan ada spatter, ada rust, coating dan sebagainya. Sebelum test, parameter evaluation 13 tu, dia suruh check dengan 0 degree. Jadi bila kita nak scan well, first kali, contoh, cuba ambil protein cut satu. Ambil yang ni, yang dah isi ni. Ini yang thickness berapa ni? Pipe ni? 18. Biasanya kalau katakan full skip 70 ni, surface distance 111. Ini yang saya tengok kat sini. Kan? Maksudnya untuk full skip, kita pakai 70. Dia at least kena pakai 2 probe lah. 2 angle probe untuk buat inspection. 60-70 ataupun 60-45 kan. Jadi paling maksimum full skip kita pakai 70 ni. Jadi kita kena check dulu dengan 0 degree ni. Jadi sebelum pakai angle,
kita kena scan 0 degree ni dekat base metal ni. Sampai pada distance maximum probe yang kita nak pakai tu. Full skip distance. Itu kawasan kita nak cover dengan 0 degree, both side. Okay. Tujuan dia nak tahu ada tak contohnya lamination ke ataupun apa-apa kotoran dalam base metal ni yang mengganggu perjalanan sound daripada angle probe kita nak pakai nanti. Itu tujuan dia. Kita buat 0 degree probe. Ini kalau masuk projek memang kena buat lah pasal dalam prosedur mention. Faham Kemudian contohlah tak ada masalah dekat base metal, both side, baru kita pakai probe. Probe apa kita nak pakai? Angle probe tu. 60 ke 70, and then kita boleh start scanning lah. Biasa scanning, kita akan start buat scanning root dulu. Kita akan check bahagian root dulu. Jadi contohnya weldment kita ni, alright, kita akan buat half skip dulu. Contohnya kita pakai probe 60 degree contoh. Jadi bacaan kita tu, kita akan dapat dekat point sini. Center kan, kita ambil center ni. Contohnya yang sini, ni thickness berapa ni? 18. Okey. Katakan pakai 60, thickness 18. Buat half skip. Surface distance kita dapat 31. 31 kita ambil daripada nilai index point ni. Ingat, selalu refer dekat index point ni. Kosong kita ni adalah index point. Dan bila baru belajar ni, saya tak nak cerita nak ukur daripada tepi tu ke sini ke, itu nanti confuse je. Faham? Kalau dah lama, lain cerita. Nak buat senang kerja. Jadi kita selalu ambil center. Center tu, ni, center well ke probe index ni. Itu bacaan kita yang kita nak selalu ambil. Kalau dah pandai nanti, biasa kita akan senang ambil daripada tu sampai ke depan probe ni, distance dia. Nak senang kerja mengukur. Faham? Tapi nak cerita banyak-banyak ni dah lah masa tak ada. Kan? Jadi, saya ambil daripada center ke center ni. Index point ke center well. Jadi ingat, bacaan yang saya dapat untuk sound path ni, pakai probe 60, sound path dia 36. Ni. 36. Surface distance saya ikut yang ni yang korang buat ni. Surface distance 31. Alright, bila kita scan root, okay, kita kena ingat ni sound path dia pergi dekat center. Faham Center. Jadi kalau signal naik, katakan kita tambah lagi 2 mm sini. Jadi kalau signal naik dekat 38, ini adalah signal root. Defect ke bukan tu? Bukanlah, pasal dia lebih kan. Kita nak cari signal yang naik kurang daripada sini ni. Ni, kurang daripada 36 ni. Itu bila kita scan root. 36 dan ke bawah. Kalau signal naik sini, bawah daripada 36 dan ke bawah, katakan dia naik 35, ini kemungkinan adalah
Defect signal lah. Okay. Defect yang kemungkinan ada pada kawasan sini, mungkin ada lack of root fusion, mungkin lack of root penetration, mungkin kita jumpa slack, mungkin kita jumpa crack. Crack duduk dekat root, boleh je. Itu kemungkinan defect yang kita boleh jumpa. Lack of root fusion, lack of root pen, slack atau crack. Slack mungkin dia duduk dekat sini. Sini. Tengok proses. Nak kata slack tu tengok proses. Ataupun mungkin juga ada porosity. Porosity duduk sini. Boleh je. Okay. Jadi itu kemungkinan defect bila kita buat root scanning. Jadi root scanning ni biasanya kita bagus kalau kita dapat fix. Kita positionkan dia ni. Surface distance dengan center probe ni kita fixkan dia. Kalau kita cakap 31 mm, kita fixkan position 31, kita scan sepanjang well. Faham Alright. Pasal korang belajar baru. Faham? Jadi memang agak leceh sikit lah, nak kena tape kan, nak marking position kan. Kalau kat projek pakai marker senang kan. Alright. Dah tulis belum? Dah. Kemudian selepas kita buat root both side kan, kalau ada kita akan marking, dan boleh juga kita terus sizing. Sizing ni kita nak dapatkan size panjang dia, lebar dia, tinggi dia. Itu sizing kan, sizing. Berapa panjang lebar dia ni. Ada macam-macam teknik lah, tapi dalam prosedur dia suruh 6 dB je kan. Alright, lepas buat half skip, kita akan buat full skip. Alright. Alright, contoh kita buat full skip. Bila kita buat full skip, kita nak pedulikan lagi root, tak perlulah. Tadi dah scan root kan. Alright, jadi sekarang tujuan kita adalah bila sound hit bottom of the plate and then dia akan start bounce. Jadi tadi kita ambil jarak daripada, kita ambil ni sini kan. Berapa surface distance? Contoh kat sini untuk full skip 60 degree, surface distance 74. Untuk sound pass dia pergi pada 72 ni. Maksudnya campur sini, campur situ. Faham tak ni? Kalau plotting cut dia terus lurus sampai ke bawah sini lah. Kan? Okey. Jadi sebenarnya kita buat ni full skip ni. Jadi sound sebenarnya bila kita moving ke belakang, kan, depan belakang. Depan ke belakang ni. Sebenarnya sound dia akan hit sini.
Nampak? Bila kita gerak perut ke belakang, sound masuk, dia pergi situ. Masuk, masuk, masuk. And then kita buat dia sampai sini supaya sound masuk and then dia hit. Maksud kita akan cover the whole area sebelah sini. Faham? Jadi kalau ada defect lack of sidewall, contohnya ada lack of sidewall ke kat sini, ada slack ke kat sini, ada porosity. Jadi kita akan cover habis ni. Ataupun mungkin ada crack dekat toe ke mana tahu. Ada crack dekat sini ke. Jadi ini akan cover habis. Ini berlaku bila kita gerak ke depan dan ke belakang. Jadi sound akan masuk, dia bounce, masuk, bounce. Pergi sini dia bounce. And then ini kena buat both side. Sama juga dengan root, kita kena buat both side. Yang untuk ni pun kita kena buat both side. Kecuali kalau join macam ni. Tengok page Alright, boleh refer dekat page 24, 25. Cuba tengok sekejap. Ini untuk bab 12. Cuba tengok page 24, 25. Kan, itu dia cerita tentang plate thickness. Probe apa nak pakai. Kalau plate nipis-nipis ni, dia recommend pakai 60-70. Nampak? 8 hingga 38 kan? Page 24 tu. 38-64 boleh pakai 3 probe. 64-100 dia recommend pakai 2 je. 45-60. Nampak? Jadi depend on thickness probe apa kita nak pakai. The best always refer procedure ni. Seorang kalau datang, klien datang, dia tanya, dia based on procedure. Procedure pun tak baca, habis. Kan? Tak tahu. Alright, jadi untuk plate macam ni, kita boleh scan both side lah, tak ada masalah. Cuba tengok page 26. Page 26 ni contohnya nozzle. Kan? Nampak nozzle tu? Jadi ni kita cuma boleh scan from one side je. Betul? Ini yang set through. Tapi kalau dia buat double groove, macam 27 tu nampak, dia scan. Dia scan daripada sebelah saja. Itu dalam prosedur tu. Okay? Jadi itu cara scan, sama ada kita boleh scan both side ataupun scan sebelah side, depend on configuration, join tu. Kemudian probe apa nak pakai, tengok dalam prosedur tu. Okay. Jadi sekarang, untuk kita nak buat practical ni, saya nak korang ambil satu set, satu sampel, share 2 orang. Faham ni? Okay, siapa yang nak buat, macam Am dengan Zul, share lah, pasal sampel ada 2 je. Nak pakai 4 mesin, 2 mesin nak scan satu pun macam, alright, jadi boleh buat macam ni. Jadi seorang scan sebelah sini, katakan nak buat half skip dulu. Half skip seorang scan sebelah, dah habis sebelah sini, seorang pergi scan sebelah sana. Share lah, kiri kanan tu share. Faham Plate sama juga. Bila buat half scanning, seorang scan belah kanan, seorang lagi scan belah kiri. Jangan seorang tu duduk tengok je tak buat apa. Faham? Jadi at least korang share lah. And then at the same time, bila kawan scan tu, kamu cubalah, dia plotting, kamu pun plotting. Tengok defect tu. Faham tak ni? Boleh Alright, sekarang cuba ni. Fakro dengan Fadlan share satu set.
satu sampel. Buat sekarang. And then bila nak scan tu, first kita buat apa? Calibrate. Time base lah. Ni, calibrate signal. Pakai apa ni? Calibrate time base kita pakai V1, V2. Kan? Okay, lepas dah calibrate, baru kita akan tengok DAC tu. Berapa dia punya reference dB. Tambah 6 dB. Nak setting ni, nak scan ni. Alright, buat yang tu dulu. Kalau saya duduk bercerita 1 jam lagi, nanti praktikal tak sempat-sempat buat. Alright, buat dulu. Arrangekan. Make sure plotting card ada. Arrangekan machine, arrangekan block, arrangekan specimen. 2 orang duduk sebelah sini, 2 orang duduk sebelah sini. Jadi dia tak crowded sangat. Kemudian setting gate. Yang ketiga, setting gate. Alright. Setting gate ni saya nak korang ambil macam ni. Tengok korang punya ni. Tengok korang punya half skip. Ni, tengok half skip. Yang depan ni kita tengok pada half skip sound path. Yang belakang ni setting ni. Ini full skip sound path. Probe yang kita pakai tu. Katakan sekarang korang pakai probe 60. Probe 60 half skip punya sound path katakan 36. Kan? Sini adalah 36. Kemudian full skip yang korang ambil ni 72. Faham ni? Setting ni. Setting gate. 36, 72. Faham? Jadi sekarang ni, bila kita scan root, bahagian root, apa-apa signal yang naik atas, bila kita scan root ni, apa-apa signal yang naik di atas 36 ni, ini adalah root signal. Faham? Apa-apa signal yang naik di bawah 36 ni, ini kemungkinan root defect. Faham? Itu yang kita nak tengok sini. Lepas tu kita setting gate. Gate ni boleh je kita nak extend lagi ke belakang ni. Boleh je. Pasal nak dapat bacaan ni, signal yang naik sebelum dia ni. Boleh je macam tu. Kan? Ataupun kita set 36, tak ada masalah. Cuma bila signal naik ke bawah ni, kita gerakkan sikit gate untuk dapatkan bacaan. Boleh je. Kan? Alright. Kemudian, bila kita buat full skip, kita akan tengok signal yang naik ni. Yang naik antara sini ni. Faham? Bila kita gosok probe depan belakang, kita akan monitor signal yang naik ni.
antara 36 hingga 72. Atas 36 sampai 72. Kalau signal keluar daripada sini, bila kita buat full skip, itu jangan ambil. Kita akan monitor signal yang naik antara 36 hingga 72 semasa buat full skip. Jadi point sini, ni adalah point signal yang kita monitor apabila kita buat full skip. Itu tujuan kita buat gate, setting gate ni. Ingat bila buat route, tengok signal yang naik sebelum 36 tu. Sound pass 36 tu. Make sure distance yang kita pakai adalah ikut sini. Contohnya pakai 31 surface distance kan. Dah habis scan route both side, kita buat full skip. Full skip kita akan gosok daripada ke depan ke belakang and then monitor ni signal ni yang naik antara 36 hingga 72. Kalau dia naik keluar ni, tu tak payah ambil. Faham? Every time kita jumpa defect, kita akan maximize signal tu. Gerakkan perut depan belakang, dapatkan signal paling maksimum, stop, ukur. Kan? Ukur ni. Tarik ni, check sound pass berapa, check surface distance berapa untuk nak tahu location. Kalau location dia di luar Wellman ni, itu bukan. Itu something else. Bukan defect. Yang kita selalu cari, yang kita perlu cari signal apabila kita plotting dia, bila kita stop, kan, kita nak cari make sure bila kita tanda dia berada dalam kawasan Wellman. Kalau kita buat mirror, make sure dia signal tu naik, berada, marking kita tu berada dalam ni. Ini mirror kan. Jadi pakai plotting card, kita akan ni check kawasan sini. Bila kita stop, maximum signal stop, and then kita measure surface distance, and then kita check sound pass dia pergi mana. Kalau dia duduk sini ke duduk sini, itu bukan. Dia mesti kena duduk dalam kawasan Wellman. Bila kita marking dia duduk dalam kawasan Wellman, itu kemungkinan signal defect. Faham Mata tengok sini. Signal naik ni. Itu kalau buat full skip. Okay, any questions? Okay. Buat dulu, ada masalah kita discuss. Faham Alright. Sekarang siapa nak buat plate ni? Tak kisah. Sebelah sini nak buat apa? Ambil lah. Okay. Alright. Kalau boleh, pasal kita baru belajar, and then kita pakai plotting card, marking center plate atau pipe tu, marking center dia, marking. Untuk senang buat kerja. Buat half skip dulu both side buat root. Tu ada tu. Alright, scan half skip buat both side, and then scan full skip both side.
Apa dia? Pasal kita ambil ni, kita tak ambil center. Untuk full skip, kita ambil point dekat sini. Kita tak ambil kat center. Faham tak ni? Pasal memang kita ambil sini untuk kita nak cover the whole area ni. Kalau kita ambil center to center, boleh. Tapi masalah sebelah sini tak akan cover lah. Pasal dia pergi dekat ni saja. Pasal ni mirror kan. Dia bounce pergi situ. Kalau kita bounce pergi center, ni tak cover. Jadi sound pass ni kita nak suruh dia cover sampai situ. Jadi kita ambil surface distance. Faham tak ni? Tapi selalu kita pointkan dekat ni probe index kan, sampai ke center well ni. Kita akan selalu maintain jarak ni. Kita buat dulu. Ada ni tak? Ada marker tak? Marker ataupun masking tape ada tak? Marking center probe tu. Marking center well. Ni ambil ni. Ambil tu. Cuba. Permanent marker. Apa permanent? Ni ambil ni. Ni hitam-hitam mana nak nampak? Ni, balutkan. Ni. Lepas tu ambil ni, centerkan dia. Ukur dekat well. Jangan ukur plate. Ukur ni. Ni center ni. Ini kalau dia potong serong, habis lagi kita punya center. Ni. Sekejap, lebihkan sikit bawah dia tu. Angkat sikit lah. Jadi dia apa? Dia lapik kan. Okey. Turun. Jangan kena kabel. Angkat sebelah ni. Angkat sikit. Potong punya jari je. Lebih sikit untuk dia nak lipat. Okey, gariskan center line situ. Pakai pen lah. Itu tebal sangat tu. Garisan tebal nanti ngukur tak cantik nanti. Pakai semalam. Pasal probe sama kan, tak tukar? Kau tukar ke tak tukar ni? Probe pakai probe yang semalam, yang buat semalam tu. Probe yang tukar. Kalau tukar kena buat balik tu. DSC.
Rasa-rasa nak pakai probe berapa? 45 ke, 60 ke, 60, 70? 60, 70 Pasal plate tak tebal sangat tu. Ikut dalam prosedur pun 60, 70. Setting dB 14 berapa campur 6 dB kan? Ni. Transfer low ambil 3. Jadi tambah 9 lah. Dapat je rasa location defect, stop and then check betul-betul survey distance dengan sound path tu. Nak confirm defect ke bukan. Gate dah setting belum? Ni saya dah buat ni. Setting gate. Gate ni lah kita punya ni floating card ni. Sound path dia. Berapa nak setting? Minimum, maximum. Sound path. Kan? Thickness berapa tu? Tulislah sikit thickness, nanti tertukar pula. Tulis thickness kat situ. Thickness kau pakai apa? Ni, yang ini. Thickness berapa, tu thickness berapa. Tu 14. Yang ini 18 Tanda sikit thickness dekat ni, dekat coating ni. Nanti kan tengah-tengah buat bertukar. Apa probe, make sure calibrate dulu buat video tak nak ni. Okay, contoh Alright, bila saya tarik ke belakang ni, okay. Ingat tak, tadi saya cakap kita kena check signal yang naik antara half skip, full skip punya gate yang kita pasang tu kan. Okay, ke depan, ke belakang. Tu, nampak signal yang naik tu. Okay, signal ni yang kita nak ambil. Jadi sekarang apa yang kita boleh buat adalah kita maximiskan signal tu. Maximiskan. Okay, kita boleh ambil contohnya dB tu boleh je nak turunkan pasal nak tengok signal maximize kan. Okay, tapi sekarang ni saya just nak ni je maximize. Okay, maximize signal pasal kita rasa ni mungkin defect lah. Okay. Okay, signal ni. Nampak?
Signal yang naik ni kita stop. Contohnya ini paling maksimum kita dapat. Maksimum ni boleh kita ni gerak ke tepi macam ni boleh, ataupun ke depan ke belakang. Okey. Right, contoh ini paling maksimum yang saya dapat signal dia. Okey, pasal korang baru nak belajar, kita akan ambil ukuran. Mana index point pun hilang. Okey, tak apalah. Contoh saya ambil center probe. Dia index point kena jaga. Index point tu memang kena buat, penting dia benda ni lah. Pasal tu yang minggu lepas kita cerita index point ke, semalam saya buat index point. Minggu lepas. Right, contoh position dia, saya ambil center probe ni. Index point tak ada. Contoh saya ambil 55. Kan? Floating kat mana? Ni. Probe 60. Tengok. Position probe duduk sebelah sini. Jadi kita akan ni. Pasal 0 ni adalah kita punya position index point. Jadi kalau kita letak kita punya apa ni, kita punya floating card pun kita boleh andaikan macam ni lah. Faham tak ni? 55 betul. Right. Jadi sekarang sound naik kat mana tu? 55 juga. Jadi sekarang ni kalau kita tengok ni, distance 55, okey. Kemudian beam path ni, sound path ni naik pun dekat 55. Kalau kita tengok sini, kau marking angle ni. Siapa punya tu? Buatlah bosan. Kan? Okey, sekali lagi Okey, sekarang 55. Ni. Sorry. Okey. Sekarang contoh dia ni 55. Okey. Surface distance 55, betul? Ni. Saya ambil center probe ni dengan kita punya center well ni, nampak 55 kan? Okey. Jadi sekarang ni position ni 55 ni. And then signal naik yang paling maksimum 55. Pakai probe 60. Jadi sekarang ni 55 kat sini. Pakai probe 60 Jadi kita dapati dia berduduk pada position sini. Sepatutnya kalau side wall dia duduk sini ni. Tapi pasal index point tak dapat. Kan? Itu penting index point tu. Sekejap. Ambil blok, ambil ni. Okey. Sekejap saya cari sekejap. Jadi location dah lari. Pasal index point tak ada kat sini. Probe 60 Okey. Nampak 60. Dalam 10, 11.
Boleh? Cek. Cek. Okay. Macam mana saya nak dapatkan balik signal ni? Okey, tu signal dia kan? Okey, contohnya kat sini saya paling maksimum Jadi saya ukur survey distance. Sekejap. 40 sepatut situ. Cepat saya try. Sini dalam 50. 52. Dia naik 57. Okey, kita plot. Plot 52. Tapi kita check dulu. Pasal signal tu naik tu. Mungkin benda lain. Tadi naik kat berapa tadi? 58. Dia naik dekat sini. Dia naik dekat tu. Boleh je kita nak ni goncang sini. Sekejap Bukan ni. Dia signal lack of sidewalk kena tinggi. Dia takkan apa? dB rendah sangat ke apa? Tinggi sangat. Tak apa, dB tinggi kita nak senang cari. Buka sekejap. Saya nak scan sebelah sini. Datum dia jadi macam ni. Tak apa, buang. Saya nak tengok kod sebelah sini bagus kita scan. Dia kata dia dalam 40. Signal tak berapa naik. Signal kalau signal macam ni, probe duduk dekat dengan tu. Signal naik tengah-tengah ni bukan.
Dia kalau sidewall, bila perut duduk tengah-tengah, signal pun naik lebih kurang kat tengah-tengah sini. Itu mungkin berlaku dekat sidewall. Saya cari tak dapat. Okay, saya tengah sebelah sini. Cuba cek balik daripada datum berapa dia kat. Kat mana? Datum 40. Panjang berapa? 10. Situ. Sepatutnya lah. Dia cakap duduk sebelah sini Yang saya nampak ni signal dia. Okay, tak apa, sekejap saya turunkan. Ni bukan. Ni dah lari keluar daripada situ. Kalau macam ni, position probe hampir dengan well, signal naik tengah. Tu bukan, dia sepatutnya kena duduk tengah. Signal naik tengah, confirm position dekat sidewall. Saya tak dapat situ. Tak ada, mana ada signal naik. Scan dah ada tak? Tak ada. Rubik. Tak apa, saya try dulu. Okay, saya cuba ambil signal ni. Saya cuba dulu lah. Okay, setiap kali kita tengok ada signal yang maksudnya rasa nak investigate, kita stop, kan? Lepas tu ambil apa tu ruler. Okay, kita ambil stand off, kita ambil stand off dia. Stand off distance, katakan dalam 50, kan? Signal naik 55. Jadi kita check. 50. Signal naik 55. Dia tetap duduk dekat tu. Dekat apa atas ni. Dekat Wellman atas ni 55. Point sini. Ni point sini. Dia sepatutnya duduk sini. Sidewall kan. Tak ada signal tu. Yang ni semua signal pergi kat tu. Dekat capping.
Sekejap. Ni kita panggil finger damping. Finger damping kalau katakan benda tu kita tengok dia tembak dekat surface, kan? Jadi kalau kita ambil ni coupling, kita gerak, kita nak tahu kat mana dia location dia tembak tu. Jadi kalau kita buat macam ni, signal tu pun berdenyut. Itu kita tahu, oh ni mungkin betul lah kat sini. Itu dipanggil finger damping. Itu salah satu teknik lah nak confirmkan location. Tak ada ni, macam mana ni? Okey, yang ini Kau pakai range berapa ni? Ni range ni, time base ni 100 ke berapa? Tak. Range ni kau pakai berapa? Let's setkan 100. Range ni, range time base kosong 100. Okay. Alright. Tadi pakai calibrate tak? Tak, maksudnya calibrate tak time base sebelum ni? Sebelum scan tadi. Ha? Calibrate time base, DAC. Aduh, buat dulu. Kat aku 12.5.